Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah wal qarib ilan nar. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita bersyukur kepada Allah. Bila mana Allah Ta'ala masih lagi panjangkan usia, sihat tubuh badan, dapat kita bertemu dalam majlis pada malam ini. Malam ini merupakan malam 11 Sya'ban. InsyaAllah kalau tak ada apa hal, dalam 20 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Doalah sama-sama, macam yang Tuan Imam doa tadi, balik kena Ramadan. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan. Pertamanya saya nak mohon maaf lah, hari Rabu itu saya tak dapat datang sebab saya masih lagi kuarantin. Saya positif COVID. Hari Khamis baru habis, jadi batuk ada lagi. Apa di pengalaman COVID, cuma batuk lah, batuk, lengah-lengah, badan rasa lesu. Dan yang paling tak selesa ialah bila kita kena kurung. Bila kita kena kurung dalam bilik 7 hari, Allah, kita tak boleh nak pergi sembahyang jemaah, kita tak boleh nak jumpa kawan, kita nak boleh keluar bilik. Itu baru 7 hari. Tuan-tuan bayangkan orang yang duduk jail sebulan, setahun, 20 tahun, 30 tahun, seumur hidup, na'udzubillah min zalik. Bayangkan orang yang duduk, yang duduk jail, daripada ada yang daripada kecil umur belas-belasan tahun bunuh orang sampai mati duduk dalam jail. Tengok jeriji, tengok tu lah muka hari-hari, tengok tu lah warder, silap-silap warder bertukar, 3 kali warder tukar, dia ada lagi dalam penjara. Tentang bayangkan. Jadi di antara nikmat yang saya baru pelajari ialah nikmat bebas keluar. Bukan keluar daripada rumah, memang itu saya dah tahu kena kurung dalam rumah, kurung dalam bilik pula. Gitu. Kita tak boleh nak pergi sembahyang berjemaah, tak boleh nak pergi kuliah, tak boleh nak dengar kuliah, tak boleh nak mengaji, tak boleh nak mengajar, duduk dalam bilik. Kalau kita budak kecil suka duduk dalam bilik main game. Dia dah tua, nak main game apa? Nak dengar muzik pun dah tak apa nak dengar. Tengok handphone, kita dah bukan macam budak-budak, mata dah tak nampak. Jadi itulah nikmat di antara Allah Ta'ala bagi, mentara Allah Ta'ala bagi sebelum Allah Ta'ala ambil. Syukuri nikmat tu dan gunakan baki usia. Selalu saya sebut tuan-tuan, gunakan baki usia yang ada pada kita hari ini. Untuk apa? Untuk mengabadikan diri kita untuk kepentingan akhirat. Sebab kita ni hidup, selalu saya sebut, hidup ini adalah satu perjalanan. Perjalanan ke mana? Perjalanan menuju ke kubur. Perjalanan menuju kematian. Macam ayat yang saya baca tadi, kaifatakfuruna billah. Kenapa engkau ingkar? Kenapa engkau kafir dengan Allah? Kaifatakfuru. Kenapa engkau ingkar dengan aku? Allah Ta'ala cakap. Bukan tuan-tuan yang mana ingkar. Tuan-tuan ni insya-Allah lah kalau dah ke surau ke masjid ni alhamdulillah. Yang kat luar tu yang mana ingkar.
Walaupun dulu mungkin dalam surau ni ada yang kaki nombor ekor Magnum, tentu ada. Walau dulu mungkin kaki minum ke, kaki arak ke, kaki zina ke, kaki apa ke, tapi taubat tu masih pintu terbuka. Bertaubatlah. Itu di antara perkara yang Nabi sebut jangan ditangguh. Apa dia? Taubat. Allah Ta'ala tak mengampunkan satu dosa je. Apa dia? Syirik. Yang lain bertaubatlah. Bila dah bertaubat, dah gini, dah baik, dah Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang betul, hari-hari dapat bersemayang, hari-hari dapat bersujud pada Allah Ta'ala, letakkan dahi yang kita rasa bagus ni, sembah Allah Ta'ala, itu tanda Allah Ta'ala dah sayang. Jadi kekalkan kesayangan Allah Ta'ala pada kita tu sampai bila? Sampailah bila mana Allah Ta'ala jemput kita. Bila Allah Ta'ala jemput, mana saya tahu, bahagian masing-masing. Wa kuntum amwat, dulu kamu semua mati, Allah Ta'ala cakap. Dulu kau tak ada. Fa ahyakum, aku yang hidupkan kau orang semua. Itu maksud ayat tadi tu. Fa ahyakum summa yumitukum, nanti aku akan matikan kamu semua. Summa yuhyikum, kemudian aku akan hidupkan kamu balik. Untuk apa? Untuk menjalani pemeriksaan, untuk menjalani timbangan mizan, untuk menjalani titian sirat, kemudiannya akhirnya ke syurga ataupun ke neraka. Summa ilaihi turja'un, kamu semua akan balik pada aku, Allah Ta'ala. Balik pada Allah Ta'ala. Nak balik, tak nak balik pun kena balik. Gitu. Kalau semua hidup tak mati-mati, penuh dunia ni. Penuh. Ya. Nak dapat 96, 97 belum tentu dapat lagi. Bukan semua orang dapat. Ada orang dia cakap kalau ikut ayah dia umur 80, kalau ikut mak dia 71, tapi dia dua tak ikut, 50 dah jalan. Ini bukan masalah ikut-ikut. Masalah umur ni Allah Ta'ala bagi. Sebab dia cakap ajal dan maut. Ketika umur 4 bulan, Allah Ta'ala tentukan 4 perkara. Apa dia? Rezeki, jodoh, ajal dan maut. Ajal maut ialah yang tak tahu bila. Bila kita mati, macam mana kita mati, dekat mana kita mati. Cuma yang boleh kita buat daripada doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wala ya Allah, wala takhtim alaina. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa banyak-banyak. Ud'uni astajib lakum. Doa minta, nescaya akan ku kabulkan. Orang yang hari-hari berdoa ni, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Satu hari nanti Allah Ta'ala akan dengar juga doa kita, insya-Allah. Baik, kita sambung pada kitab surat 70 pada yang ada kitab. Muka surat 70 betul, Tuan Imam. Baris atas, engkau tidak kekal hidup di dunia ini. Sekarang ni sibuk orang bercerita tentang Ar-Rahman wa 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arasy. Orang ulama lah. Saya bukan ulama. Allah bersemayam di atas arasy. Kita orang biasa jangan takwifkan ayatnya. Jangan kita bayangkan Allah Ta'ala duduk macam kita, bukan. Betul ke ayat tu? Tu betul ayat Quran. Ini tauhid, tuan-tuan, pegangan. Cuma kita ingat Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Macam mana? Wallahu alam, yang layak bagi dia. Jangan kita bayang Allah Ta'ala sela macam kita kat atas arasy tu macam mana. Itu jangan. Kita bayangkan Allah Ta'ala sama dengan makhluk, kita yakin ni rosak akidah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.
bersalahan Allah Ta'ala dengan benda yang baharu. Apa yang terbayang di kepala bukan Allah Ta'ala. Macam tu. Ingat dia sampai bila-bila. Kalau dalam Quran ada sebut tangan, ada sebut kaki. Ya, tangan, kaki. Tapi tangan dan kaki yang layak bagi Allah. Macam mana? Wallahu alam. Itu sebab saya cakap zat. Apa dia zat? Zat diri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu zat, berkaitan dengan Allah Ta'ala. Macam mana tangan, macam mana apa kaki, macam mana arash, wallahu alam. Itu zat Allah Ta'ala. La tafakkaru fi zatillah. Nabi sebut jangan kau fikir, jangan kau bayangkan, jangan kau fikir zat Allah. Tafakkaru fil khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Hari ni tengah sibuk ni orang tengah cerita ke benda ni. Ulama-ulama yang selalu keluar TV, selalu keluar YouTube, semua tengah bercakap benda ni. Kalau tuan-tuan ada nampak benda ni, tuan-tuan ingat cakap saya ni, jangan takwif ayat ni. Kita tahu Allah Ta'ala tu bersemayam di atas arash. Macam mana? Wallahu alam. Macam tu. Itu yang paling selamat. Ulama salaf dia tak fikir benda tu semua, tuan-tuan. Sebab kita ni bukan ulama. Baik. Qala mu'allif rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Berkata penulis kitab, engkau tidak kekal hidup di dunia ini. Siapa? Engkau tu siapa? Kita. Kekal ke duduk dunia ni? Dah. Itu sebab bila dapat duit pencen, kalau dah nak pencen nak apa, jangan fikir bukan-bukan. Banyak orang pencen salah. Pencen buat rumah besar-besar, pencen beli kereta besar-besar. Berapa tahun dia pakai? Pencen lah umur 60. 60 tu darah tinggi dah 180. Kencing manis dah 14 lah. Sibuk lagi. Gitu. 60 dah umur mati dah, tuan-tuan. Nabi sebut a'maru ummati min baina sitin wa sab'in. Kita nak balik. Kalau kita gunakan duit tu semua untuk kemewahan dunia, lupa nak hantar ke akhirat, rugi kita. Nak tolong anak-anak 1 juta, tapi untuk kita. Masa itulah sibuk nak projek dan nak beli itik, nak apa, nak kerja itik pun dah tak larat. Benda. Kaki dah raut. Bangun pagi nak pergi jamban, kalau tak ada jamban duduk tu duduk. Ni semua ni boleh duduk jamban cantong ni. Ada boleh. Kalau ada jamban duduk memang pakai kerusi ke berak. Gitu. Situ dah nak balik dah. Selalu orang pencen macam tu. Dapatlah duit umur 60, buat rumah, ada yang tak siap meninggal lah. Lagi. Allahu Akbar. Kalau dapat 1 tahun 2 duduk, okey lagi. Tak siap dah meninggal dah. Allah. Rugi. Nak duduk rumah besar, nak pergi kereta mahal, matahari muda. Tua ni dah fikir ala kadar dah. Gempuh yang apa yang ada, tunggu nak mati. Banyakkan bersedekah. Itu ayat yang kita minta Allah Ta'ala, tangguhkanlah mati ya Allah. Kalau boleh aku nak bersedekah. Sihat tak ingat. Bukan orang sini, orang Colombia. Atau apakah engkau yakin bahawa dirimu akan kekal hidup di dalamnya? Di dalam mana? Kekal. Yakin ke kita hidup kekal? Bukan hidup kekal. Yakin ke kita sampai lagi tahun depan? Tu umur dah 70 lebih, sibuk nak gebuk kerusi adun, sibuk nak gebuk kerusi parlimen. Makin banyak rumah, makin Allah Ta'ala bagi, makin banyak tanggungjawab kita nak pikul. Tuan-tuan ingat, senang ke jadi adun parlimen?
Anak bini depan akhirat, besok depan Allah Ta'ala tanya pun belum tentu kita terjawab lagi. Ini kan pula kita nak jaga adun kawasan kampung berapa besar. Ini tanggungjawab tuan-tuan. Kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin. Itu yang dekat rumah. Orang tanya saya, kenapa ustaz tak nak kahwin lagi? Ada orang nak. Saya fikir akhirat tuan-tuan. Satu bini ni pun belum tentu terjawab lagi. 4 anak ni pun belum tentu terjawab lagi dekat akhirat. Kalau ikut seronok, situ sekejap je. Berapa lama seronok? Saya tanya, berapa lama seronok? Dah tua ni lagi pula. Angry bird pun tak angry dah. Berapa lama seronok? Sungguh lawak-lawak juga. Tahu tak bird tak angry? Main angry bird, tapi bird pun tak angry. Dah tua. Sungguh. Kahwin sampai 2, 3, 4. Bagus ke? Bagus. Sunnah Nabi. Tapi kalau betul kita bawa. Kalau tak betul, sanggup ke kita nak menunggu 3, 4 bini? Kan saya dah sebut bulan sudah. Nabi sebut apa? Orang miskin ni cakap kamu akan masuk syurga setengah hari awal daripada orang kaya. Orang tanya Nabi, kenapa setengah hari ya Rasulullah? Sebab orang kaya ni sibuk dikira harta dia. Itu sibuk kaya harta. Kalau anak bini ada 4, lagi sibuk kena tu hartanya. Tuan-tuan ingat setengah hari akhirat kejap ke? Berapa tahun? 500 tahun. 1 tahun bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Main. Kalau ikut seronok memang. Bangga lagi. Aku kahwin lagi 1. Oh, hebat. Susah ke? Senang je. Yang dia kahwin, ada orang buat macam ni. Dia kahwin yang 1, 2 ni susah. Nampak 3, 4 ni dah senang. Senang. Senang tunjuk, senang. Ke akhirat besok tahu. Tuan-tuan ada ke dengan bini yang ada kat rumah ni? Ada ke? Tanya diri sendiri. Saya tak tahu. Wallahualam. Dah ajar ke anak bini semayang? Semayang anak bini betul tak rumah? Tutup aurat anak bini kat rumah betul dah? Tanya diri sendiri. Itu satu bini. Satu bini pun jalan kadang terkengkang-kengkang. Ini nak kahwin 2, 3. Muhasabah diri kita tuan-tuan. Yuhasibu. Muhasabah diri kita. Saya cakap untuk diri saya. Tuan-tuan dengar, kalau baik ambil, kalau tak baik letak jauh-jauh. Apakah engkau tahu 3 hari ada orang mati tiap hari ada orang mati diusung? Entah kerabat atau temanmu, mengapa mereka tidak pernah kembali? Kerabat raja pun mati. Ini kan pula orang biasa. Kenapa dia bezakan kerabat raja dengan orang biasa? Sebab kerabat raja ni tuan-tuan, dekat rumah dia semua ada. Tuan-tuan raja kat rumah dia ada doktor peribadi, ada nurse peribadi. Ada ambulans standby. Raja gering, telefon terus, menggigil-gigil driver bawa. Awak kan nak turun tangga, nak turun lift, semua turun sendiri. Suruh sendiri. Orang yang ada doktor, orang yang ada nurse sendiri pun, kalau sampai saat mati dia, tak ada orang yang boleh tadah, tak ada orang yang boleh tangguh, tak ada orang yang boleh alihkan. Apatah lagi orang macam kita. Duit pun tak apa ada. Ada 60,000, opek jantung 85,000. Mana nak ambil lagi? Tuan-tuan ingat sekarang murah. Dulu kepala lutut tu 7,000. Kepala lutut tu 7,000. Sekarang satu kepala lutut 18,000. Kepala lutut je. Nak membolehkan berjalan, kepala lutut tu operate, tukar platinum ke apa benda nama dia. Dulu 7,000.
Sejak PKP ni 18,000 satu kepala lutut. Tuan-tuan ingat benda yang Allah Ta'ala bagi ni murah ke? Mahal. Bagi orang yang menghargai. Tapi selalu saya ingatkan tuan-tuan, benda yang paling berharga yang Allah Ta'ala bagi pada kita ialah iman dan Islam. Iman dan Islam adalah benda yang paling berharga yang Allah Ta'ala anugerahkan pada diri saya dan juga tuan-tuan. Jagalah dia dan matilah dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamut, apa makna wala tamut? Jangan mati wa antum melainkan kamu dalam Islam. Baik. Mengapa mereka tidak pernah kembali? Sungguh menakjubkan seorang yang menganggap bumi tempat tinggalnya dan berusaha keras meraih puncaknya. Cukuplah seseorang diingati dengan dekatnya kematian yang akan menjadikan tanah sebagai teman mendampinginya. Apa yang mendampingi kita dalam tanah, dalam kubur? Tanah. Raja tak cukup kaya lagi tuan-tuan. Raja yang ada ni tak cukup kaya lagi. Tuan-tuan, saya pernah cerita Namrud. Namrud ni tuan-tuan, dia bukan orang lain. Dia keturunan Nabi Nuh. Orang puja dia sampai orang sembah dia. Namrud ni cerita Nabi apa? Nabi Ibrahim. Siapa yang bunuh Namrud? Siapa yang bunuh? Nyamuk. Nyamuk. Saya dah cerita sini. Nyamuk buta dia sebut. Nyamuk buta. Allah Ta'ala hantar nyamuk. Punya hebatnya Namrud, Allah Ta'ala bunuh dia, Allah Ta'ala matikan sebab dia nyamuk. Dan nyamuk yang bunuh Namrud, yang masuk dalam badan Namrud, pergi ke otak Namrud itu nyamuk yang buta. Namrud dia lagi kong ajar tu. Dia cakap dengan Nabi Ibrahim, aku nak bunuh Allah kau. Dia buatnya burung 4 ekor. Dia buatnya tempat bekas, satu bekas, dia duduk dalam tu, burung 4 ekor terbang ke atas. Bila sampai satu peringkat, kita ni tuan-tuan bila naik ke atas langit, sampai satu peringkat, udara makin nipis. Bila dia dah rasa dia tak boleh nak bernapas, Namrud pun memanah ke atas. Bila dia panah ke atas, kemudian dia turun, panah tu jatuh, ujung panah tu ada darah. Dia cakap, kau tengok aku dah bunuh Tuhan kau. Punya bangang Namrud. Ni darah Tuhan kau. Tuhan darah. Nabi Ibrahim juga, ini bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan mati. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar wa fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy. Dia yang mengeluarkan hidup kepada mati, yang mengeluarkan mati kepada hidup. Manalah dia mati? Namrud cakap, kalau kau betul, kau tunjukkan bukti yang Allah Ta'ala ni tak mati, dia yang menghidup dan mematikan. Lalu Nabi Ibrahim munajat dengan Allah. Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Ibrahim, apa dia? Ambil seekor burung. Ada riwayat katakan burung merpati. Dia ambilnya seekor burung, dicincangnya burung tu, dia sembelih, dicincang. Saya dah cerita sini ke? Belum? Kemudian dia asingkan burung tu pada 4 bahagian. Dia ada cincang tadi, dah sembelih, potong kecil-kecil, dia asingkan. Kemudian Nabi Ibrahim hantar burung tu di atas jabal. Ada orang cakap jabal ni gunung, ada orang cakap bukit. Dia letak atas 4 gunung yang berbeza. Dengan izin Allah,
munajat Nabi Ibrahim, terbang burung tadi tuan-tuan, datang bercantum dan datang balik kepada Nabi Ibrahim. Nabi Namrud mana percaya? Itu sebab saya cakap hidayah ni milik Allah. Hidayah ni milik Allah. Bersyukur kita. Ada orang yang dekat dengan Nabi pun tak dapat hidayah. Baik. Dia lepas kena COVID ni nafas tak apa cantik tuan-tuan. Saya kalau bawa Yasin batuk-batuk mencungap. Orang cakap lama. Mungkin lah, wallahu alam. Elok ke sakit? Sakit elok ke? Sakit elok ke? Sakit ini penebus dosa. Kalau kita redha dan kita terima dan kita redha. Bila kita ditimba sesuatu perkara, saya selalu sebut antara dua je, musibah ataupun kifarah. Allah Ta'ala, kesalahan kita yang dulu Allah Ta'ala tak nak bawa ke akhirat, Allah Ta'ala kifarahkan di dunia. Ataupun musibah. Kenapa Allah Ta'ala timpakan musibah? Nak tengok setakat mana, sama ada kita merungut ataupun kita redha dan bersabar. Ada orang marah tuan-tuan, dia maki-maki ni batuk sesama tu. Ada? Saya pernah jumpa orang macam tu. Wahai pemilik kematian, Allah Azza wa Jalla telah mentakdirkan kematian dengan ketetapan yang tidak akan pernah berubah. Lalu apakah kamu dapat mencegahnya? Kita mungkin mencuba minum ubat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Namun adakah ubat yang menyembuhkan kematian? Kita akan mendatangi doktor jika sakit. Namun adakah doktor yang dapat menunda datangnya keputusan? Penulis ni tanya kita, adakah ubat tadi yang menyembuhkan penyakit, mengelakkan kematian? Adakah doktor yang boleh menahan daripada datangnya kematian kepada setiap manusia? Tu. Nafas kita terbatas, seluruh pergerakan kita menuju titik fana. Apa makna fana? Makna dia binasa. Itu sebab tuan-tuan, kan orang ulama tauhid, orang tasawuf cakap, man arafa nafsih faqad arafallah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Allah. Siapa kenal Allah, maka binasalah dia. Kita kenal diri kita, maka kita kenal Allah Ta'ala. Macam mana kita kenal diri kita? Aku ni seorang hamba yang Allah Ta'ala datangkan. Datang dalam keadaan telanjang, balik nanti pun dalam keadaan yang bertelanjang, cuma bertemankan sehelai kain. Sepanjang hidup membawa najis. Tuan-tuan lahir, apa yang dia tengok dulu? Najis. Apa dia? Kencing dengan berak. Dah kencing, dah berak, baru boleh balik. Betul tak? Selagi tak kencing, selagi tak balik, tunggu tengok apa masalah. Bila mati, perkara terakhir sekali lepas mandi, dia buat apa? Dia tekan perut. Kenapa tekan perut? Untuk mengeluarkan najis. Sentiasa berdosa kita, tuan-tuan, daripada awal kelahiran hinggalah kematian. Hidup membawa najis kembali kepada Allah, dalam satu masa yang Allah Ta'ala tentukan. Sebab tuan-tuan tengok, zikir di antara zikir yang kita selalu dengar apa? Fi kulli lamhatin wa nafasin. Makna apa lilam hatin? Fi kulli lamhatin tu makna dia pada berkelipnya mata. Kelip mata kita ni pun, tuan-tuan, fi kulli lamhatin, fi kulli lamhatin wa nafasin, dan nafas kita. Ini nafas. Kelip mata dan nafas kita ini adalah dalam ilmu Allah.
Selalu saya ungkaikan pada tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan cuba tarik nafas dalam-dalam. Ikut macam saya tarik. Satu, tarik nafas macam ni. 1, 2, 3 tarik. Tahan sekejap. Lepas. Nafas tu satu hari besok Allah Ta'ala akan tak bagi pada kita. Nafas yang tuan-tuan tarik tadi tu, satu hari besok Allah Ta'ala cakap dengan malaikat Israfil, Mikail, hari ni rezeki si Fulan dah habis. Rezeki itu termasuk apa? Termasuk nafas yang tuan-tuan tarik tadi. Bila nafas tuan-tuan tak boleh tarik, apa jadi? Jantung tuan-tuan berhenti, dan waktu itulah maut mendatang. Saya waktu ayah saya nak meninggal, dia cakap tak boleh nafas. Memanglah tak boleh nafas. Sebab apa? Kalau boleh bernafas, maknanya hidup. Bila Allah Ta'ala berhentikan nafas, tuan-tuan tak boleh tarik nafas, pergi lagi satu alam yang dinamakan alam mati. Maut datang, masa masuklah kita ke alam Tuan-tuan tengok orang kena COVID, paru-paru dia dipenuhi dengan lendir, paru-paru dia dipenuhi dengan kahak. Bila paru-paru terlampau banyak lendir kahak, apa yang buat jadi? Tak boleh tarik nafas. Bila tak boleh tarik nafas, itulah nafas terakhir. Kemudian kita akan pergi ke satu alam yang keempat, yang dinamakan alam fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi kulli lamhatin, kedipnya mata, wa nafasin, dan nafas kita semuanya. Fi kulli lamhatin wa nafasin ada nama wasi'u ilmu Allah. Kalau fikir-fikir tuan-tuan, senang tak Allah Ta'ala nak matikan kita? Terlalu mudah tuan-tuan. Terlalu mudah Allah Ta'ala matikan kita. Perlu ke kepada sakit? Tak perlu. Perlu kepada sakit jantung, darah tinggi, kencing manis? Perlu ke? Tak perlu. Bila Allah Ta'ala blok nafas, tak bagi nafas, apa doktor tulis kat situ? Jantung gagal berfungsi. Allahu Akbar. Bila boleh jadi macam tu? Bila-bila. Yalah. Kalau keputusan Allah adalah perkara yang tetap, bagaimana mungkin seseorang dapat berlari dan menghindari darinya? Siapa pun hendak mencegah kematian dan menolak takdir, nescaya usahanya akan sia-sia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan sahaja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Apa dinding yang disebut tadi? Itulah dinding yang dinamakan barzah. Dinding pemisah kepada satu jasad yang nak balik ke dunia tak boleh sebab dah mati, nak pergi ke akhirat belum boleh lagi sebab belum kiamat. Kiamat hari apa tuan-tuan? Jumaat. Kiamat hari Jumaat. Nabi sebut hari Jumaat itu adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Kenapa hebatnya hari Jumaat? Nabi Adam lahir dijadikan pada hari Jumaat. Nabi Adam wafat pada hari Jumaat. Kiamat berlaku pada hari Jumaat. Itu kiamat besar.
Al-Qiyamatul Kubra. Kiamat kan ada dua. Pertama kiamat besar, yang keduanya kiamat kecil. Al-Qiyamatul Sugra. Apa dia kiamat kecil? Mati. Kiamat besar jemaat. Kiamat kecil, tapi tuan-tuan tengok dalam kitab janji itu ditulis selalunya orang tu dia meninggal hari apa dia dilahirkan. Saya lahir hari Khamis. Cuba tengok lagi. Maknanya lambat lagi. Ini baru rehat. Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Balik tengok. Ada kalau lahir hari Senin, jaga-jaga besok hari Senin. Nabi lahir hari apa? Isnin. Meninggal hari apa? Isnin. Jadi ada ulama yang berpendapat kita insya-Allah meninggal hari sama hari kita lah lahir. Balik cek balik lah. Tak ada hari apa lahir. Masya-Allah. Ada sekarang kalender dia boleh patah balik. Tuan-tuan tengok hari apa. Tengok kat handphone tu dia ada kan pergi tahun yang tuan-tuan lahir. Katalah tuan-tuan lahir tahun 57. Pergi balik tahun 57 tengok hari apa. Jadi tahulah hari apa. Ni kebanyakan tak tahu ni hari apa. Rabu. Rabu. Lambat saya lagi hari Khamis. Balik nanti tengoklah hari apa lahir. Mari berhenti sejenak bersama isyak gua apa tuan-tuan? 8:36. Bersama kita cermati pemandangan yang dahsyat ini. Inilah saat yang mencengkam sejenak. Tanyalah dirimu hendak ke mana dan sampai bila. Katakan kepada jiwamu, tidakkah kau mengerti mereka yang telah disergap kematian adalah jiwa-jiwa seperti halnya dirimu, seolah mereka tidak mempercayai bahawa ajal akan mendatang. Macam saya selalu cakap lah. Saya pun macam tuan-tuan juga. Tuan-tuan pun macam saya juga. Kita selalu lupa. Kita ingat maghrib besok kita ada. Maghrib besok kita datang lagi semayang maghrib. Maghrib besok kita datang berjemaah. Kalau ada ustaz kita duduk. Kita selalu fikir macam tu, betul tak? Itu yang dimasukkan oleh penulis. Sebab kita ni, itu sebab mengingati mati itu Nabi sebut al-kayyisu, orang bijak. Kita tuan-tuan hari-hari nak baca Yasin hari-hari susah. Kan? Susah. Sebab apa susah? Sebab Allah Ta'ala tak bagi senang. Tu. Kita tak berusaha ke arah tu. Yassirli wala tu'assir ya Allah. Hari-hari baca, hari-hari doa. InsyaAllah hari-hari dapat baca surah Yasin, hari-hari dapat baca surah Al-Mulk, hari-hari dapat baca surah apa? Ada surah lagi satu tu, surah apa? Bukan. Janji kita dapat baca ke? Hari-hari dapat zikir 1000 kalau dapat. Wahai jiwa, bertorbatlah, sesungguhnya kematian akan datang bergemiang lah terhadap Hawa, kerana ia sebuah tempat yang busuk. Setiap hari selalu ada mayat yang kita kubur, tetapi kita melupakan jejak kematiannya. Wahai jiwa yang apa erti harta yang kusimpan di belakangku, padahal aku akan keluar dari dunia yang dengan telanjang. Mengapa kita masih berselisih tentang kematian, melupakan sesuatu yang tidak pernah melupakan kita? Katakan padanya, kematian adalah tamu, bersiaplah menyambutnya sebaik mungkin. Beramallah untuk berbekal di alam yang kau dijadikan tempat tinggal abadi. Wahai jiwa, esok engkau akan berjalan ke atas sirat, di atas neraka. Sedarlah sebelum kau tergelincir darinya. Orang Arab ni tuan-tuan, dia suka baca puisi. Macam sajak.
Tapi dalam sajak dia ada makna-makna yang mendalam. Kita meniti tiang sirat tu memang bawahnya neraka. Mahsyar, ini mahsyar. Ni syurga, ni sirat. Kalau lepas melintas, maknanya ahlul syur, ahlul jannah. Kalau tak lepas, jatuh bawah, maknanya ahlun nar. Ahlun nar. Ada orang yang dah berjalan 500 tahun jatuh. Ada orang yang dah berjalan 1490 tahun jatuh. Ada orang yang dah baru berjalan 2-3 tahun jatuh. Dia, saya dah selalu sebut tuan-tuan, sirat tu dia ada 3 peringkat. Naik, mendata dan menurun. Bila kita naik tu 500 tahun, mendata 500 tahun, 500 tahun yang kedua, kalau kita ahli syurga, kalau Allah Ta'ala benarkan, kita dah boleh bau syurga. Sebab syurga itu boleh dihidup 500 tahun perjalanan atas sirat. Maknanya kalau kita naik, mendata sampai ujung, lagi 500 tahun nak berjalan, waktu tu kita dah bau syurga. Bau syurga, wallahu a'lam. Yang pastinya memang wangi. Azan saya habiskan sikit azan. Wahai pemilik kematian, inilah dunia, seluruh kenikmatannya akan terampas. Seluruh angan-angan hanyalah bualan dan semua harta ada di dalamnya akan diwarisi. Semuanya terampas, semuanya hilang dan akan kembali. Tetapi yang hilang kerana mati tidak akan kembali. Mengapa kita tidak sedarkan diri? Mengapa seolah kematian bisa dialihkan ke orang lain yang menjadi pengganti kita? Mari kita amati hal gaib yang menakutkan ini. Mari obati kerasnya hati kita. Berimanlah kepada hari kiamat sebelum kedatangannya. Berpayah-payahlah mempersiapkannya sebelum menyesal. Ingatlah kematian sebelum terlambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingati kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min zikri hazimil lazat, ya'nil maut." Banyaklah mengingati perkara-perkara yang menghapuskan segala kelazatan dunia, kenikmatan dunia, iaitu mati. Jadi Nabi dah pesan pada kita. Memang Nabi sebut dunia ni lazat, dunia ni nikmat. Tapi satu hari besok kita bakal akan meninggalkan dunia. Cuma cerita dia perihal masa kita meninggalkan dunia tu macam mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kematian kita dan Allah Ta'ala gulungkan kita di dalam gulungan orang yang Allah Ta'ala redha. Redha di dalam kubur, redha di padang mahsyar, redha ketika di mizan, redha ketika di titian sirat, seterusnya ke syurga lah hendaknya kita. Amin ya rabbal alamin. Saya berhenti di situ tuan-tuan. Ada apa nak tanya? Tak ada tuan-tuan. Saya pun suara dah tak ada. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang menentukan segala-galanya, ya Allah.
akan keputusan bagi segala hamba-Mu di dunia, di kubur, di mahsyar dan di syurga ataupun di neraka. Ya Allah, hamba-Mu yang lagi banyak salah, lagi banyak dosa, ya Allah, memohon keredaan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah berada di kubur, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah. Dalam keadaan yang Kau redha, ya Allah. Dalam keadaan Islam, ya Allah. Akhirilah kehidupan kami dengan kalimah syahadah-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bantulah kami dalam didik diri kami dan pasangan kami agar menjadi suami isteri yang soleh dan solehah, ya Allah. Bantulah kami dalam didik anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, ya Allah. Anak cucu yang boleh menjaga dan memelihara kebajikan kami semasa hayat kami, ya Allah. Anak cucu yang boleh mendoakan kami telah kami dijemput oleh-Mu nanti, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur, ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami dan seluruh ahli keluarga terdekat kami, ya Allah. Terlalu banyak jasa dan pengorbanan yang mereka lakukan kepada kami, ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata, ya Allah. Tidak putus-putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan, pelajaran yang dibekalkan kepada kami, ya Allah. Tidak terbalas kami akan jasa dan pengorbanan mereka, ya Allah. Hanya doa yang boleh kami panjatkan buat mereka, ya Allah. Sebagai manusia biasa, tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka, ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah mereka lakukan semasa hayat mereka, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Himpunkanlah roh mereka di dalam gulungan orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah. Himpunkanlah mereka di dalam gulungan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur, bukannya mendapat azab-Mu di dalam kubur, ya Allah. Seterusnya ke syurgalah mereka dan juga kami, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Kami tidak pandai berdoa, ya Allah. Terlalu banyak yang kami minta dari-Mu, ya Allah. Namun kami tidak menunaikan hak-hak-Mu, ya Allah. Ampunkanlah ketelanjuran kami dan kekurangan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.